Okey, so sekarang kita nak tengok untuk hukum Kepler kan subtopik 3.2. Yang ni memang pendek je. Okey, so yang penting dekat sini adalah pertama kita tahu hukum Kepler ada tiga. Okey, lepas tu kita tahu nak bezakan hukum Kepler tu dan kalau ada pengiraan kita tahu macam mana nak buat dia punya pengiraan. Okey, jom kita tengok satu-satu hukum Kepler pertama. So hukum Kepler pertama cakap orbit bagi setiap planet adalah berbentuk elips dan matahari berada di salah satu fokusnya. Okey, dia macam ni. Dulu kan orang ingat kan, okey, kita punya orbit ni bentuk dia bulat. Okey, tapi bila diorang check buat pengiraan semua rupa-rupanya okey, dia bukan bulat tapi dia berbentuk elips. Okey, kalau bulat ada satu je titik fokus, tapi kalau elips ada dua titik fokus dan matahari memang duduk kat salah satu. Macam contoh katakanlah ni elips. Okey, lepas tu kita ada dua titik fokus kat sini kan. So matahari mesti duduk dekat salah satu. Okey, itu je yang Kepler pertama nak bagi tahu. Pertama, bentuk matahari tu, bentuk orbit tu dan satu lagi bahawa dekat salah satu fokusnya adalah tempat matahari duduk. Okey, itu adalah hukum Kepler pertama. Okey, untuk hukum Kepler yang kedua. Okey, ayat dia panjang sikit lah. Untuk hukum Kepler kedua, garis yang menyambungkan planet dengan matahari. Okey. So maksudnya macam contoh katakanlah bumi kat sini. Okey, kita ada satu garis yang menyambungkan daripada dia ke matahari. Akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Okey, cakup tu ataupun dekat sini dia guna perkataan sweeps out. Okey, maksud dia macam ni. Katakanlah daripada A tu, matahari tu bergerak, bumi bergerak ke B. Maksudnya dari sini dia gerak ke sini. Nampak tak? Yang dia sapu tu, yang dia lalu tu, yang warna pink tu lah. Ni area ni. Yang area ni adalah luas yang dicakupi. Okey, maksudnya kalau macam contoh, kalau dia bergerak daripada C pergi ke D, ini adalah luas yang dicakupi juga. Okay, so anyway, kalaulah luas dia sama, dia punya masa adalah sama juga. Jadi dalam kes ni, kalaulah kita kata luas X sama dengan luas Y, maksudnya masa yang diambil oleh A sama dengan masa yang diambil oleh Y. Sorry, daripada A ke B sama dengan C ke D. Okay, contoh sajalah, katakanlah ni 50 meter kuasa 2, ni pun 50 meter kuasa 2. Kalau ini ambil masa 8 jam, ini pun ambil masa 8 jam. Okey, tapi kalau kita tengok kat sini jarak dia tak sama. Maksudnya jarak daripada sini lagi jauh daripada jarak ke sini. So, makin jauh dia punya jarak, tapi masa sama kan? Yang kita belajar laju adalah jarak per masa. Jadi disebabkan masa adalah sama, semakin jauh dia punya jarak, semakin lajulah. Jadi jawapan dia pula laju AB lebih daripada CD sebab jarak yang dia lalu lebih daripada jarak yang CD lalu. Okay, so dekat sini kesimpulan dia adalah soalan paling selalu tanya kan, mana maximum speed, dekat mana paling laju dan mana waktu dia paling minimum laju dia. So kita boleh kata waktu dia dekat kawasan AB ni dia paling laju, waktu dia dekat CD paling slow. Paling senang nak ingat yang mana waktu tu kedudukan dia berhampiran dengan matahari, pada waktu itulah dia lebih laju. Okey, contoh soalan dia boleh tanya adalah macam ni. Okey, kalau kita tengok dekat sini dia kata kita ada 4 kedudukan di mana bumi mengelilingi matahari. Planet lah, dia kata planet mengelilingi matahari. Kat mana hal laju adalah maksimum. Maksimum paling laju. So paling laju adalah yang duduk paling dekat dengan matahari. Okay, itu je untuk hukum Kepler kedua. Kita kena tahu pasal luas sama, masa sama. Lepas tu yang mana duduk dekat matahari, dia paling laju. Okay, sekarang kita dah sampai hukum Kepler ketiga. So dalam hukum Kepler ketiga, okay, dia kata kuasa dua tempoh. Tempoh orbit tu masa yang diambil untuk mengelilingi matahari. Contoh, matahari dikelilingi oleh bumi, ambil masa T1. Okay, Mars T2. So, ini adalah tempoh orbit. Berkadar terus dengan kuasa 3 jejari. Maksudnya, okay, T dah kuasa 2, berkadar terus dengan jejari tu maksudnya jarak lah antara bumi dengan planet.
planet dengan matahari. Sorry, R kuasa 3. So maksudnya T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3 dan daripada situ kita ada formula. Okey, ini dia punya persamaan lah. Dia punya persamaan T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. Masukkan dia nilai. Yang penting jangan bagi dia terbalik lah. Okey. Alright. So, jom kita tengok dekat sini contoh soalan. Saya tulis dulu dia punya formula tadi. T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 2 per R2 kuasa 3. So dia kata satelit M adalah 4 kali lebih jauh daripada N. Dekat sini dia tak cakap tau N tu berapa. Tapi dia kata 4 kali lebih jauh. Jadi apa yang korang boleh buat adalah untuk N dia punya R kan kita letak sebagai R. Jadi yang ni 4 kali ganda. So boleh jadi 4R. Nampak tak? Boleh juga buat 2R dengan 8R. Tapi macam kenapa kan? So yang mana kita tak tahu tu kita set je sebagai R. Yang satu lagi tu kita gandakan dia. Okay. So apabila satelit M mengambil masa 20 minggu. Maksudnya ni adalah T untuk M tadi. Dia tanya berapa masa untuk N. Okay. So kita susun lah. Jadi masa untuk ni 20 per dengan T yang kita tak tahu. Tapi jangan lupa kuasa 2. Sama dengan, okey tengok yang atas ni kita pilih untuk M kan. Jadi masa dan R dua-dua kena pilih untuk yang M. Jadi ke atas ni kena 4 kuasa 3. Okey. Ataupun kalau korang nak buat 4R kuasa 3 dulu pun boleh juga. Yang ni just letak R kuasa 3. Jadi 20 kuasa 2 dapat apa? 400 Manalah tahu. Allah. Sekejap, sabar. 400. 400 per T kuasa 2. Sama dengan so 4 kuasa 3 jangan lupa. 4 pun guna kuasa 3. So 64 R kuasa 3 per R kuasa 3. Potong-potong. So 400 adalah 64 T kuasa 2. Jadi T kuasa 2 adalah 400 bahagi 64. So dapatlah 6.25. Tapi macam tak ada jawapan. Sebab itu adalah T kuasa 2. So nak dapatkan T punca kuasa lah jawapan-jawapan tu. Dapatlah 2.5 minggu. So jawapan sini adalah B. Bola. Alright. So itulah dia kita punya 3 hukum Kepler. Recap sekejap. Secara ringkasnya hukum yang pertama. Okay, hukum yang pertama cakap pasal bentuk elips. Dan matahari duduk dekat fokus. Kedua, cakap pasal luas sama dalam masa yang sama. Siapa yang duduk dekat dengan matahari, maksimum speed. Hukum Kepler ketiga, pakai formula T1 kuasa 2, T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3, R2 kuasa 3 ataupun dia punya hubungan adalah berkadar songsam. Berkadar terus. So, itu adalah 3 hukum Kepler. Okay, dah habis. Alright, terima kasih.